Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia-Nya masih lagi diberi peluang kepada kita untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, menunaikan perintah-Nya. Mudah-mudahan segala ketaatan yang dilakukan oleh kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan sambung lagi bacaan daripada kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul. Masih lagi hadis-hadis yang ringkas yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan pelbagai perkara. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam duru ma'a kitabillahi haitsu ma dara. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu berpusing bersama dengan kitab Allah di mana sahaja ia berpusing. Maksud daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ialah agama Islam ini dia akan melalui pelbagai zaman dan pelbagai keadaan. Ia akan berpusing ke seluruh tempat. Zaman dulu, zaman sekarang, zaman akan datang, zaman kemajuan, zaman teknologi, dan akan datang kita tak tahu lagi. Maka dalam kesemua keadaan ini, baginda sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, rujukan kita, pegangan kita adalah apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan di dalam Al-Quran. Apa keadaan sekalipun, apa perkara sekalipun, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, hendaklah kamu berpusing itu, yakni dalam kamu melalui zaman-zaman yang berbeza. Mungkin pada waktu kita masih kecil, zaman lain. Kita meningkat remaja, meningkat dewasa, umur tua, melalui perubahan zaman. Jadi dalam setiap zaman tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kita kena ikut seperti mana yang Al-Quran. Apa yang Al-Quran sebut, apa yang Al-Quran tetapkan, yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, itulah ikutan kita. Tidak lebih daripada itu. Dengan makna apa yang dihalalkan oleh Al-Quran kita halalkan, apa yang diharamkan oleh Al-Quran kita kata haram. Tidak ada istilah zaman dah berubah, ini tidak ada istilah tu. Apa yang Allah Ta'ala kata boleh, boleh.
Dan apa yang Allah Ta'ala kata tidak boleh, tak boleh. Sebagai contoh, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan jual beli, nak berniaga, tak ada masalah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan riba. Ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bukan daripada zaman kita, daripada zaman Nabi lagi. Berlakulah perubahan masa, perubahan zaman, sampailah ke hari kiamat, hukum ni tetap kekal. Tetap kekal. Tidak ada istilah oh tak kena, tak sesuai dengan zaman ni, hukum ni tak boleh dah, tak terpakai, tak relevan. Tidak. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Al-Quran inilah jalan orang yang beriman, orang yang nak menuju ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan yang lurus. Inilah panduan dia, sandaran kita, pegangan kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu maksud daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Walaupun kita melalui pelbagai zaman, maka kita hendaklah mengikuti Al-Quran. Apa yang dihalalkan oleh Al-Quran, maka kita halalkan dia. Apa yang Al-Quran kata haram, itu kita haramkan dia. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasihatu. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama adalah nasihat. Perkataan nasihat ini dari segi bahasa Arabnya adalah memberi makna ikhlas, ataupun kita membersihkan sesuatu dipanggil nasihat. Adapun dari segi syarak yang ditulis oleh para ulama ialah ikhlasur ra'yi minal ghishi lil mansuhi wa itharu maslahatihi. Yakni kita membersihkan pandangan kita, tunjuk ajar kita daripada segala penipuan terhadap orang yang kita ajar, orang yang dinasihati. Yang ini kita memberi tunjuk ajar yang penuh keikhlasan dengan mengutamakan kemaslahatan orang yang diberi nasihat. Itu dipanggil nasihat. Dan hadis ini, kalau kita tengok hadis ini, sebenarnya dia ada sambungan lagi. Nabi bersabda kepada para sahabat, ad-dinu an-nasihatu. Agama itu nasihat. Maka sahabat tanya, untuk siapa? Kepada siapa kita nak beri nasihat? Maka Nabi SAW bersabda, lillahi, kepada Allah, wali kitabihi, kepada kitabnya, wa rasulihi, dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa a'immatil muslimina, dan pemimpin-pemimpin orang-orang Islam, wa ammatihim, dan orang-orang awam mereka. Yakni dalam segala aspek Nabi beritahu agama itu nasihat. Cuma nasihat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya tak berhajat pun kepada nasihat. Maksud nasihat untuk Allah ni, yakni cara kita menginginkan sesuatu yang baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ialah dengan cara kita beriman dengan sebenar-benarnya pada Allah, kata ulama.
Apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh, kita taat. Apa yang Allah Taala larang, tinggal, tak buat. Dan kita menggunakan segala apa yang ada pada diri kita ini untuk sempurnakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dipanggil nasihat untuk Allah. Yakni kita mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan sebenar-benarnya. Yang kedua, nasihat untuk kitab Allah. Apa dia nasihat untuk kitab Allah? Nasihat untuk kitab Allah ialah kita beriman dengan kitab Allah, yakni dengan Al-Quran. Beriman bahawa dia adalah kalamullah, dan apa-apa sahaja yang ada di dalamnya adalah benar, tidak ada dusta. Dan kita beriman apa-apa yang ada yang terkandung di dalamnya. Sama seperti tadi, apa yang dihalalkan kita halalkan, apa yang diharamkan kita haramkan. Kita baca dia, kita ulang dia, kita tadabbur dia. Ini nasihat untuk kitab Allah, Al-Quran yani. Nasihat untuk Rasul. Bagaimana nasihat untuk Rasul? Nasihat untuk Rasul ialah dengan kita beriman dengan Rasul, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kerasulan baginda. Beriman dengan apa-apa yang disampaikan, yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam sebut di dalam hadis-hadis baginda, maka kita meyakini dengan sepenuhnya. Yakin dengan sepenuhnya, tanpa ragu-ragu. Walaupun kita ni tidak pernah berjumpa dengan Nabi, kita ni dapat tahu hadis Nabi je, dengar hadis Nabi di dalam kitab-kitab. Disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sekian, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini. Tanda kita beriman dengan Rasul ialah kita beriman dengan sabdaan-sabdaan baginda. Dan juga kita berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita cuba untuk tiru apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan kepada kita. Kita cuba untuk ikut, untuk buat. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, dan apa-apa sahaja yang Rasul bawa kepada kamu, fakhuduhu, maka hendaklah kamu berpegang dengannya. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang baginda larang dan apa-apa yang baginda tegah, maka hendaklah kamu berhenti daripada melakukannya. Ini nasihat untuk apa? Untuk Rasul. Seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nasihat itu untuk pemimpin-pemimpin orang-orang Islam. Selagi mana pemimpin-pemimpin itu tidak keluar daripada perkara-perkara yang dibenarkan oleh syarak, tidak menyimpang daripada jalan yang dibenarkan oleh syarak, selagi itulah kita perlu memberi nasihat kepada pemimpin-pemimpin ini. Satu, dengan cara kita mentaati mereka. Apa yang diperintahkan, apa yang diputuskan, maka itulah yang dilaksanakan. Tidaklah kita itu memberontak, keluar daripada mentaati mereka, selagi mereka tidak
menyimpang daripada jalan kebenaran. Apabila mereka menyimpang daripada jalan kebenaran, pada waktu itu kita berlepas diri. Nabi SAW bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada apa-apa tuntutan kewajipan taat kepada mana-mana makhluk dalam perkara yang memaksiati Khaliq, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Ada. Hatta mak ayah pun. Mak ayah suruh anak buat sesuatu yang memaksiati Allah Subhanahu Wa Taala, maka anak dia tidak wajib taat. Tak boleh ikut. Seterusnya Nabi SAW bersabda, nasihat itu juga adalah untuk orang-orang awam Islam, orang-orang biasa yang bukan pemimpin maksudnya, macam kita ni lah. Antara nasihat untuk pemimpin tadi ialah kita memberi peringatan kepada mereka supaya mereka ini berlaku adil, mereka ini buat perkara yang hak. Ini tanggungjawab orang yang berada di bawah pemimpin. Bukan kita pakat tengok aja, tetapi perlulah melalui saluran yang betul, supaya kesan daripada nasihat, pandangan, peringatan itu sampai dengan baik, dapat didengar, dapat difahami dan dapat dilaksanakan. Adapun nasihat untuk orang-orang awam seperti kita ini, sesama kita, saling nasihat menasihati, saling menasihati. Bagi ulama kata nasihat itu dengan makna inginkan kebaikan kepada orang, inginkan kebaikan. Setiap kita daripada orang Islam ini, dia inginkan kebaikan kepada orang lain, supaya orang itu dapat kebaikan. Cuma ulama kata dalam memberi nasihat ini, nasihat yang kita beri itu berkadar dengan keadaan orang itu. Tengok kadar dia, setara mana dia boleh terima. Kita nak nasihat orang, kena tengok orang tu macam mana. Jadi kita beri nasihat ikut sekadar keadaan itu. Mana kata kalau orang tu jenis boleh nasihat yang ringan, maka sekadar itulah yang wajib atas kita. Kalau kita cakap berat sikit, mungkin dia jadi marah dan sebagainya, maka di situ tidak lagi jadi kewajipan kita. Kalau dalam kitab ni ditulis, memberi nasihat itu wajib mengikut kadar kemampuan. Kalau orang yang nak beri nasihat tu dia tahu bahawa yang akan dinasihati itu adalah seseorang yang boleh terima nasihat, boleh ikut, dan dia tidak akan rasa sesuatu yang tidak baik dalam hati dia bila kita beri nasihat kepada dia, dan tidak dibimbangi sesuatu yang menyakiti datang daripada dia kena pada kita disebabkan kita beri nasihat tu. Maka pada waktu itu kita wajib beri nasihat sekadar yang dapat sempurnakan kebaikan ada dalam diri dia. Tetapi kalaulah orang itu orang yang jenis tidak boleh terima nasihat ataupun dibimbangi, kalau kita bercakap dia akan buat sesuatu yang menyakiti kita, maka pada waktu itu kita bebas. Kewajipan itu terlepas. Dan ada ulama juga menyebut untuk kita beri nasihat kepada seseorang, dia ada satu keadaan
kita yang pergi berjumpa dan beri nasihat. Satu lagi keadaan, orang mari jumpa kita minta nasihat. Minta nasihat. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza stansaha ahadukum akhahu falyansah lahu." Apabila salah seorang daripada kamu meminta nasihat daripada saudaranya, maka hendaklah dia memberi nasihat kepada yang meminta nasihat. Maknanya kan, kalaulah ada orang mari minta nasihat daripada kita, kita berkewajipan untuk memberi nasihat kepadanya. Bagi nasihat. Dia minta nasihat kepada kita, kita bagi nasihat. Hukum dia wajib di situ, kata ulama. Maka menjadi tanggungjawab kita untuk melaksanakan segala nasihat-nasihat yang disebutkan tadi, untuk Allah, untuk Al-Quran, untuk Rasul, untuk pemimpin-pemimpin orang-orang Islam, dan juga untuk semua orang-orang Islam secara umumnya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dinul mar'i aqluhu wa man la aqla lahu la dina lahu. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama seseorang itu adalah akalnya. Barang siapa yang tidak ada akal, maka tidak ada agama untuknya. Yakni kemampuan untuk memahami kadar seseorang hamba untuk beramal ataupun untuk mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang dapat menyingkapkan kepada dia itu kedudukan ibadah, perhambaan seseorang itu pada Allah, ialah akalnya. Bila akal dia sempurna, maka dia akan dapat memahami berdasarkan apa-apa yang ada di sekelilingnya. Dia akan dapat memahami apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang tidak disukai oleh Allah, dan apa yang dilarang oleh Allah. Bila akal dia sempurna, dia dapat guna akal dia untuk berfikir. Orang-orang yang cerdik ni, dia akan gunakan akal dia untuk berfikir. Berfikir tentang apa? Tentang penciptaan langit dan bumi. Daripada situ dia akan dapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bila dia faham betapa hebat dan betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala, barulah akan datang kefahaman bahawa perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah ni benda besar, bukan benda main-main. Benda besar. Apa yang Allah Ta'ala sebut, apa yang Allah Ta'ala suruh ni benda besar. Dan akal itu akan memimpin pemiliknya untuk datang kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang akalnya tertutup, akalnya tidak sempurna, tidak dapat berfikir tentang kehebatan, keagungan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mencipta, maka orang-orang yang seperti ini, mereka ini tidak dapat datang secara sempurna kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala.
tidak dapat meninggalkan secara sempurna larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana akal dia tu kurang sempurna. Orang sempurna ni bukan dia tak boleh memikir. Banyak sebab lah. Akal yang sempurna ni akal yang digunakan untuk mengenal Allah, kan sempurna. Dia kenal siapa pencipta dia, siapa yang memberi rezeki kepada dia, siapa yang pelihara dia daripada dia dilahirkan sehinggalah ke waktu ini. Sebab tu Allah Ta'ala kata, orang-orang yang dapat faham tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ini adalah orang-orang yang cerdik. Orang-orang yang cerdik ni macam mana? Dia akan ingat Allah Subhanahu wa taala waktu berdiri, waktu duduk, waktu berbaring. Dan dia berfikir tentang penciptaan langit dan bumi. Ini orang yang cerdik. Orang yang ini dia akan dapat i'tibar, dia akan dapat manfaat hasil daripada fikirnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita akal yang seperti ini, supaya kita ini dapat mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaiknya. Kadang-kadang kalau kita fikir, kita hidup atas dunia ni berapa lama dah, dan kita pun dah tahu banyak benda apa yang perlu kita buat banyak, apa yang perlu kita tinggalkan, apa dia perintah Allah, apa dia larangan Allah. Tapi kadang-kadang kita tak sempat nak fikir, tak sempat nak fikir. Keadaan kita daripada dulu sampai sekarang sama je, tak ada perubahan. Kalau kita cuba berfikir, mungkin kita akan rasa sampai bila saya nak jadi gini. Contohnya, tak? Sampai bila saya nak gini je? Tak nak ke dapat lebih lagi? Tak nak ke rebut peluang? Contohnya, ni malam ni masuk dah 1 Zulhijjah. Nabi SAW bersabda, tidak ada mana-mana amalan yang lebih afdal daripada amalan yang dilakukan pada 10 hari bulan Zulhijjah. Mula hari yang pertama sampailah hari korban, hari raya korban. Tak ada amalan yang lebih afdal daripada amalan yang dilakukan pada waktu ini, 1 sampai 10 ni. Kalau kita fikir secara waras, kita tengok sejak daripada dulu sampai sekarang, berapa banyak. Walaupun kita tahu kelebihan tu zaman sekarang lagi tak sampai lagi dah viral dah, dia punya kelebihan dia, apa yang disunatkan buat. Cuma kita nak buat ke tak? Pada situ akal yang waras ni dia memainkan peranan. Orang yang tidak dapat menggunakan akal dia itu, benda tu dia sekadar lalu je. Lalu, hilang, mari lagi hilang, mari lagi hilang. Tapi orang yang ada akal, dia mari tu dibaca, mari mikir, nak buat lah. Selama ni dah ajim buat ni. Contoh, nak banyakkan amal, maka akan ada peningkatan untuk agama dia, untuk diri dia. Hasil daripada apa? Hasil daripada akal yang memberi panduan kepada dia ni, beri petunjuk kepada dia. Allah.
Contohnya ibadah kurban. Ibadah kurban ni kalau dalam mazhab kita lah, dalam mazhab Syafi'i ni, hukum dia sunnat muakkadah untuk setiap orang, lelaki ataupun perempuan, tua ataupun muda. Sunnat muakkadah untuk setiap orang dan setiap tahun, sekiranya berkemampuan. Dan sunat muakkadah tu adalah sunat yang dipanggil sunat muakkadah kifayah. Sunat kifayah. Sekiranya dalam satu keluarga itu ada seorang yang buat, maka yang lain itu terlepas daripada tuntutan sunat tu. Tapi kalau dalam satu keluarga tu, dalam keadaan mereka itu mampu tapi tak buat, jadi makruh. Semua kena sunat kifayah. Jadi sunat muakkadah ni bukan sunat yang biasa-biasa. Sunat yang diberi penekanan oleh syarak untuk kita lakukan. Nabi kata banyak mana bulu, banyak mana darah yang ada pada haiwan korban tu, bila dia dikorbankan, sebanyak itulah dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Besar dia punya ganjarannya. Cumanya penghayatan kita tu setara mana. Kalau kita fikir, saya lah contohnya, dulu kita dah buat tak tahu je, korban. Bila main mikir tu, orang lain tiap-tiap tahun buat korban, kita ni tak buat lagi. Baru mari kita nak buat. Rasa kepentingannya, rasa kelebihannya, usaha. Nak mahal ada, murah ada. Tak semestinya buat di tempat kita. Kalau nak murah, banyak tempat luar negara banyak murah. Boleh buat simpanan, Masya-Allah. Kalau di madrasah saya tu, dia buat tabung untuk korban tahun depan. Start ni dia mula sebulan RM50 simpan. Cukup setahun, tahun depan ada 600 lebih kurang, tambah sikit lagi, boleh buat korban. Kemampuan lah tu, dalam kemampuan. Masya-Allah. Contoh itu. Mudah-mudahan Allah SWT kurniakan kepada kita kefahaman. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dzikrullahi shifaa'ul qulubi. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikrullah, mengingati Allah Subhanahu wa taala, sama ada dengan cara bertasbih, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, ataupun dengan cara tahlil, kita ucapkan la ilaha illallah, yakni kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syifaul qulubi, penyembuh kepada penyakit-penyakit hati. Ingat Allah ni adalah penyembuh kepada penyakit-penyakit hati. Ubat untuk bersihkan hati kita ni, nak bersihkan hati kita daripada sifat lalai daripada Allah, nak bersihkan hati kita daripada kegelapan, kekotoran dosa-dosa kita. Ubat dia ialah zikrullah, ingat Allah. Ingat Allah. Dan dengan kita mengingati Allah Subhanahu wa taala, akan wujudnya di dalam hati kita sifat-sifat yang berbeza. Apabila seseorang itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala kerana keagungan Allah, dia sebut nama Allah, berzikir pada Allah. Dia berzikir itu kerana keagungan, dia rasa besar Allah Ta'ala.
rasa hebatnya Allah. Hasil daripada ingat Allah yang seperti ini akan wujudnya, akan lahirnya daripada hati itu rasa haibah. Kehebatan Allah Subhanahu wa taala tu akan bertahta dalam hati dia. Keagungan Allah Subhanahu wa taala akan bertahta dalam hati dia. Kadang-kadang satu orang tu berzikir sebut nama Allah Subhanahu wa taala kerana membayangkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya Allah, berkuasanya Allah. Tengok langit macam mana Allah Taala cipta ni. Tengok pokok-pokok macam mana Allah Taala buat ni. Tengok betapa kuasanya Allah. Tengok kejadian-kejadian, musibah-musibah yang Allah Ta'ala, bencana-bencana yang Allah Ta'ala jadikan di seluruh dunia ni. Kita puji Allah, kita sebut nama Allah dengan perasaan maha hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maha kuasanya Allah, akan lahir sifat takut. Sifat takut pada Allah Ta'ala. Tengok macam mana Allah Ta'ala buat, baru timbul rasa takut tu. Allah Ta'ala nak buat macam mana. Dan kadang-kadang kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kurniaan Allah Ta'ala pada kita, rahmat Allah Ta'ala. Hidupan kita jadi mudah contohnya. Maka daripada situ akan lahirnya dari hati kita sifat harap pada Allah. Harap pada Allah. Dan kadang-kadang kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala kerana nikmat yang Allah Taala beri pada kita. Hasil daripada ingat Allah Subhanahu wa taala ini akan lahirnya di dalam hati kita rasa kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang yang ingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan-keadaan seperti ini, maka hati dia itu akan sentiasa ingat Allah. Dan memang menjadi tuntutan untuk setiap orang yang beriman, setiap masa dan keadaan dia dituntut untuk ingat Allah Subhanahu wa taala. Wujudkan di dalam hati dia rasa takut pada Allah, harap pada Allah. Itu dipanggil penyembuh kepada segala penyakit-penyakit hati. Kalau kita rasa Allah maha hebat, Allah maha besar, yang buat segalanya Allah, perasaan takut kita pada Allah, waktu tu hati kita tak ada ruang untuk buat sesuatu yang tidak baik. Nak fikir sesuatu yang tidak baik, dia mari je terus kena blok, kena sekat. Tak boleh begini, mari. Itu dia zikrullah, penyembuh kepada segala penyakit hati. Orang yang melazimi zikrullah ini, insya-Allah, dan hati dia akan tenang, kosong. Tak ada masa nak fikir tentang orang lain, tak ada masa nak fikir tentang buruk orang, tak ada masa nak fikir tentang aib orang, tak ada masa, tak sempat. Hati dia akan jadi bersih, hidupan dia akan jadi tenang. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzambu la yunsa, wal birru la yabla, wad-dayyanu la yamutu, fakun kama syi'ta." Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa tidak akan dilupai. Bahkan setiap dosa yang kita lakukan, semuanya disimpan. Walaupun kesan daripada dosa itu tak nampak pun. Contoh, ada orang dia buat maksiat, tak ada kena apa-apa pun, hidup dia tenang, senang, tak ada rasa susah dalam keadaan dia buat maksiat.
dalam keadaan dia buat benda-benda yang haram. Walaupun tidak ada apa-apa musibah, tidak ada apa-apa balasan terhadap dosa yang dia buat itu, sebenarnya dosa itu tidak dilupakan. Bukan Allah Ta'ala lupa, catat belaka. Ada malaikat yang ditugaskan untuk catat tu, simpan. Nanti di akhirat nanti baru akan didedahkan. Ini yang kamu buat dulu. Wal birru la yabla, dan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang la yabla, tidak akan usang, maksudnya tidak akan terputus segala ganjarannya. Baju kan, kalau kita pakai lama-lama jadi buruk, dah pakai dah. Barang-barang kita baru pakai, lama buruk simpan, lepas tu buang. Tapi kebaikan yang dilakukan oleh kita ini, perintah-perintah Allah, ketaatan yang kita buat, ganjarannya, pahala dia itu akan berterusan, tidak akan hilang, tidak akan terputus ganjaran itu, dan tidak akan sia-sia. Walaupun di dunia ini kita tak nampak pun kesannya, tak nampak pun kesannya. Maksud daripada hadis ini, Nabi SAW bagi tahu supaya kalaulah kita nak buat keburukan, nak buat kebaikan, kita kena faham benda ni. Walaupun kita tak dikenakan apa-apa balasan disebabkan dosa kita, tapi sebenarnya dosa tu tetap ada, kekal, tersimpan. Kebaikan kita, dia tetap ada walaupun kita tak dapat hasilnya. Wad-dayyanu la yamutu, dan zat yang memberi balasan, zat yang maha memberi balasan tidak akan mati, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala kekal. Maka sabda Nabi SAW, fakun kama syi'ta, maka kamu jadilah sebagaimana orang yang kamu kehendaki. Kamu nak jadi macam mana? Pilihlah. Buat dosa, dosa tak dilupakan. Buat kebaikan, kebaikan tu tidak akan terhenti, pahalanya yang balasan dia bila? Nanti di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi balasan dengan kadar kebaikan yang kita buat, dengan kadar kejahatan yang kita lakukan, maka kadar itulah nanti di akhirat kita akan dibalas. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW bagi tahu, yakni Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas segala perbuatan kita, walaupun perbuatan itu kesannya tak nampak di dunia ni. Kebaikan kita, keburukan kita. Dan orang yang paling baik, yang paling cerdik, ialah dia berusaha untuk buat kebaikan, tinggal maksiat, tinggal kejahatan. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada saya dan kita semua taufik dengan apa yang disampaikan pada malam ini, sama-sama dapat kita jadikan pedoman untuk kita amalkan dalam kehidupan kita dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.